Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih terus menyayangi kita, mengurniakan kepada kita segala rahmat dan nikmat yang tidak terkira banyaknya kepada kita. Walhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali dalam siaran ini, iaitu berhubung dengan sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik yang akan kita bicarakan pada siaran kali ini lanjutan daripada tiga perkara pertama, tiga tugas utama sesampainya Nabi di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita dah maklumi tiga perkara tersebut adalah membina masjid, keduanya mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar. Alhamdulillah, dua perkara ini telah pun sama-sama kita hayatinya dalam siaran yang lalu, dan akan kita sentuh adalah perkara yang ketiga, iaitu mengadakan piagam ataupun yang dipanggil Sahifah Madinah, iaitu suatu peraturan, akta, undang-undang yang disusun oleh Nabi SAW bagi memberi hak bagi setiap warga Madinah. Bukan sekadar hak, bahkan tanggungjawab bersama yang perlu dilakukan demi membangun Madinah sebagai sebuah negara yang berpadu masyarakatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, serba ringkas tentang Sahifah Madinah ini, kita maklumi, sekali lagi suka ditekankan, masyarakat Madinah adalah masyarakat majmu', masyarakat berbilang bangsa dan keturunan, masyarakat yang mempunyai para penduduk populasinya terdiri daripada pelbagai kaum dan pelbagai agama, anutan agama, iaitu adanya orang-orang Islam, adanya orang-orang yang masih terus menyembah patung-patung berhala, adanya orang-orang ahli kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan sebagainya. Maka kita lihat di sini bahawa Sahifah ataupun piagam Madinah ini dicatatkan dalam kitab-kitab sirah. Ia mengandungi 4
47 fasal ataupun 47 akta lah boleh kita namakan, act. Yang mana 23 fasal ataupun aktanya ini berkaitan dengan hubungan antara sesama orang Islam, antara sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar. Muhajirin adalah kaum pendatang, Ansar adalah penduduk asal Madinah. Masing-masing ada hak dan tanggungjawab yang perlu diwujudkan sebagai sebuah masyarakat Islam di bawah pimpinan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 23 fasal berkaitan dengan ataupun terkait dengan masyarakat Islam. Ini termasuklah hukum hakam syariat yang Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan berkaitan dengan soal-soal puasa, soal zakat, soal sedekah, yang berkaitan dengan hukum ahal ihwal keluarga, tutup aurat, pengharaman arak dan sebagainya. Sementara 24 fasal, tadi 23 kan? So 24 fasal ini ataupun akta ini adalah bicara ataupun berkaitan dengan hubungan antara masyarakat Islam dengan minoriti orang-orang Yahudi. Agar orang-orang Yahudi yang pada masa itu menguasai ekonomi orang-orang Madinah tidak merasa diri mereka terpinggir. Tidak merasakan mereka ini kehilangan hak. Maka ada di sana akta yang perlu sama-sama dalam setiap segenap lapisan masyarakat ini meraihkannya. Inilah 47 akta berkaitan dengan Sahifah Madinah. Yang mana akhirnya Sahifah ataupun piagam Madinah ini bukan sebuah piagam yang berat sebelah. Walaupun datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipromotkan oleh orang-orang Islam, tetapi ia bukan sesuatu perlembagaan ataupun piagam ataupun undang-undang yang akan melebihkan orang-orang Islam dan akan menganaktirikan orang-orang yang bukan Islam. Dasar Islam kita sedia maklum. Dasar Islam adalah sebuah agama yang adil. Hatta dalam perkara mengajak orang kepada agama Allah, kepada Islam, kalau orang tu tak nak, tak boleh dipaksa, biarkan. Usaha boleh dibuat, nasihat boleh diteruskan, tapi paksaan tak boleh. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. So tak boleh. Dia terus nak menganut agama kepercayaannya, dia terpulanglah. Kan dah diberi petunjuk lebih awal menerusi surah Al-Kafirun. Sewaktu surah ini diturunkan di Makkah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ini keadilan di dalam Islam. Kalau kita perhatikan, maka untuk menegakkan ini semua, setiap warga Madinah perlu berpadu, bekerja sama. Taklah dinamakan undang-undang, tidaklah disebut sebagai peraturan kalau tidak dipatuhi, kalau tak diikuti. Undang-undang ada, tapi tak diikut. What for? Buat apa?
Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah yang Nabi SAW lakukan. Tidak meminggirkan, tidak mengenepikan orang-orang yang dah memang ada hak, walaupun siapa mereka, untuk mereka ini terus hidup dengan sejahtera, dengan aman sebagai sebuah masyarakat yang berpadu di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi SAW mendirikan masjid yang menjadi pusat kegiatan umat Islam, khususnya menyatu padukan antara orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Makkah dan penduduk asal Madinah, iaitu orang-orang Al-Ansar, menjadi sebuah masyarakat yang saling sayang menyayangi antara satu sama lain dan menyediakan piagam Madinah, iaitu memberikan hak kepada setiap warga Madinah. Maka kita lihat dalam sirah, mulalah satu persatu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan. Firman-firman Allah daripada sudut ataupun yang berkaitan dengan hukum hakam, ini boleh, itu tak boleh, ini buat, itu jangan buat dan sebagainya, mula turun. Dan sabda-sabda Nabi SAW, hadis-hadis baginda, menjadi perincian terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di tahun pertama, sekarang ini kita mulalah menjangkau ke peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun pertama hijrahnya Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kefarduan tentang solat sudah difardukan, sudah diwajibkan ke atas umat Islam, iaitu pada malam Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan. Bila tu? Ia sekitar 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Sedangkan Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Maknanya selepas 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah. So bermakna kefarduan solat itu lebih kurang dah difardukan oleh Allah 3 tahun. Tapi wajib mendirikan solat, namun solat itu dilaksanakan sendiri-sendirilah, tidak berjamaah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila sudah ada masjid, Masjid Nabawi yang dimaksudkan, maka datanglah pensyariatan solat berjamaah. Dasar Nabi mengajarkan solat kepada orang ramai sebab hari demi hari ada yang masuk Islam. Bermakna dah ada orang yang dah tahu solat, tapi ada yang baru masuk Islam, belum tahu macam mana nak dirikan solat. Maka kita dapati bahawa Nabi SAW pernah sabdakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mendirikan salat. Jadi mereka ikut cara Nabi SAW. Tapi daripada sudut salat berjamaah dengan adanya imam dan diikuti makmum di belakang, pengaturan saf, orang laki-laki di mana, kanak-kanak di mana,
kaum wanita di mana dan sebagainya. Perincian-perincian tentang ini masih belum lagi. Maka masjid dah ada. Masjid kan tempat sujud. Maka tempat sujud ini perlu dimanfaatkan. Dan kalaulah dimanfaatkan caranya, seorang jamaah masuk, dia solat sendiri. Kemudian jamaah yang kedua masuk, yang ketiga juga masuk. Tapi yang kedua ambil one corner, dia solat sendiri. Yang ketiga ambil satu sudut, dia solat sendiri. Orang eloklah. Kita nak kena melaksanakan ibadah. Ibadah bukan hanya sekadar kita buat. Kalau kita dalam hal-hal pekerjaan, kita digalakkan sebagai bukan setakat work hard, tapi work smart. Maka dalam ibadah pun kita nak kena smart. Ini bukan smart mamat ni. Nak kena bijak. Solat kita dirikan, pahalanya kita dapat. Solat zuhur, satulah. Tapi kalau solat zuhur itu kita buat berjamaah, bukankah pahalanya lebih 27 kali ganda? So ini work smart ataupun smart ibadah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkara dan kita fahami, iaitu mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Persaudaraan dalam Islam sebagaimana pun dah kita maklumi, bukan dalam bentuk keakraban secara luaran. Bukan ianya terikat dengan awak ini sepupu saya sebab itu saya mesra dengan awak. Awak ini pakcik saya sebab itu saya hormat awak. Dia bukan setakat itu aja. Bahkan persaudaraan dalam Islam lebih erat, lebih mantap, lebih kukuh daripada itu. Diikat dengan ikatan akidah, diikat dengan ikatan iman. Maka, untuk mewujudkannya, pertamanya adalah menerusi solat berjamaah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka pensyariatan solat berjamaah dimulakan. Tapi kalau nak solat berjamaah, macam mana ya? Sebab waktu solat kita maklumi, agak panjang kan? Yang paling pendek itulah solat maghrib dan solat subuh. Tapi kalau solat zuhur, masanya agak panjang. Kalau ikut waktu kita lah, sebagai contoh, azan 1-3 minit untuk azan zuhur. So awal waktu zuhur 1-3 minit. Tapi penghujungnya bila masuk waktu asar, iaitu pukul ataupun jam 4.15. Contoh saja. Bermakna daripada 1-3 minit hingga 4.15 petang ini, kita nak solat zuhur bila-bila masa dalam range, dalam lingkungan masa waktu ataupun dalam waktunya. Masih sah kita buat secara adaan ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau seseorang itu datang dia solat 1-3 minit umpamanya, maka tak dapatlah solat berjamaah itu nak dibuat. Bila solat berjamaah tu tak dapat dibuat, ukhuwah ataupun persaudaraan itu agak payahlah untuk dihidupkan. Maka mulalah pensyariatan azan. So azan ini antara fungsinya adalah mengajak orang untuk solat berjamaah. Sebab itu dalam lafaz azan ini ada laungan hayya 'alas solah. Yuk mari
mendirikan solat. So, ada laungan tersebut. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mulalah pensyariatan azan. Pensyariatan azan ini bermula dengan mimpi. Kalau mimpi datang daripada Nabi, itu merupakan sebahagian daripada wahyu. Tapi mimpi daripada bukan Nabi, umpamanya lah, saya bangun pagi, tiba-tiba saya beritahu, saya malam tadi tidur bermimpi, saya bermimpi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memansuhkan kefarduan solat. So, from now, daripada sekarang ini dah tak payah solat. Mungkin ada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah akan mengatakan, ini mimpi macam ni pasal kau tak cuci kaki agaknya. Agaknya lah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu mimpi-mimpi merapik meraban macam ni tak dapat diterima. Mimpi daripada para Nabi dan Rasul, ia merupakan sebahagian daripada ilham dan wahyu. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim yang diwartakan dalam Al-Quran, menyembelih anaknya. Namun mimpi kalau tidak daripada Nabi dan Rasul, ia umpamanya dalam persoalan pensyariatan azan ini, mimpi ini datangnya daripada para sahabat. Yang uniknya, bukan seorang sahabat yang bermimpi. Ada beberapa sahabat yang bermimpi dengan mimpi yang sama. Pada malam yang sama. Kalau seorang tu mimpi minggu lepas, seorang lagi mimpi baru malam tadi, mungkin dia dapat terpengaruh dengan cerita kawan dia minggu lepas, dia boleh cerita balik. Aku juga mimpi macam tu, tapi malam tadi. Tak. Ini mimpi yang sama pada malam yang sama, yang keesokannya mereka menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermula dengan mimpinya para sahabat, termasuklah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mimpi di mana ada seseorang itu datang ataupun berligar-ligar di Madinah dengan membawa loceng. Lalu dipanggil oleh Umar untuk membeli loceng yang ada di tangan orang itu. Lalu orang itu tak mahu menjualnya. Umar mengatakan, aku nak gunakan untuk mengajak orang solat berjamaah. So, jadi solat berjamaah pakai loceng ajalah. Datang orang kedua dengan gendang. Umar pun nak membelinya untuk mengajak orang solat. So, memukulnya dengan gendang. Agak-agak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah mengajak orang untuk mendirikan solat dengan pukul gendang, ini bukan nak solat, mereka joget jangan-jangan. Maha suci Allah. Uniknya, indahnya agama Islam kita. Mengajak orang solat bukan dengan pukulan gendang. Lalu itulah bila mana orang ini kemudiannya menyatakan, kita ringkaskan maksud daripada mimpi tadi, iaitu orang ini mengajarkan kepada Sayyidina Umar lafaz-lafaz azan. Jadi bila paginya para sahabat ini menceritakan kepada Nabi, lalu ada seorang menyatakan, saya juga mimpi dengan mimpi yang samalah malam tadi. So, bila Nabi telah mendengarkannya daripada beberapa sahabat ini, maka Nabi katakan, ajarkan lafaz-lafaz azan itu kepada Bilal,
fa innahu anda sautan. Suara Bilal ini nyaring. So azan ni nak kena keluar. Bila nak ajak, jangan ajak macam bisik-bisik. Hayya 'alas solah. Bisik-bisik, siapa yang dengar? Jadi nak kena suara yang besar. Sebab itu kalau kita lihat di masjid-masjid kita, suara laungan azan ini dipancarkan melalui pembesar suara. Mengajak orang kepada dirikan solat dan sebagainya. Di zaman pemerintahan Turki, di mana seni bina bangunan ini diadakan menara. Tujuan asal menara tu apa dia? Adalah agar ia berada di tempat yang tinggi. Bilal bila nak melaungkan azan, dia akan naik ke menara tu. Dia laungkan azan. Jadi keliling boleh dengar. Boleh dengar. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So, mulalah pensyariatan solat berjamaah, dan untuk solat berjamaah ini diperlukan laungan azan. Kesemuanya adalah demi membentuk perpaduan antara umat Islam. Sebab itulah perincian-perincian tentang tata tertib solat berjamaah, tata tertib masuk ke masjid dan sebagainya, itu perincian itu datang terkemudian. Pertamanya masjid dah ada. Solat berjamaah dah ada. So bermakna solat berjamaah ini, kalaulah di zaman Nabi SAW, kehidupan sebelah malam mungkin tak ada. Orang-orang, setiap orang masing-masing di rumah masing-masing dan sebagainya. Tapi yang tinggal berdekatan dengan Masjid Nabawi, mereka menghidupkan. Dan boleh dikatakan kekerapan mereka. Sering mereka bertemu, berkumpul di masjid dalam suasana solat, maka ini dapat membantu persaudaraan dan mengukuhkan silaturahmi antara sesama masyarakat Islam. InsyaAllah kita akan sambung pensyariatan-pensyariatan hukum-hukum yang seterusnya dalam siaran-siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di sini dulu jamaah. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.